Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengar suara saya? Dengar. Dengar Okey, terima kasih. Okey, baiklah, hari ini saya akan penjelaskan untuk karangan menengah rendah menggunakan kaedah yang saya perkenalkan sendiri. Mungkin sebelumnya anda telah menonton channel YouTube Cikgu J untuk melihat cara teknikal itu. Dan hari ini saya akan secara live terus membawakan channel itu kepada anda. Okey, jadi pertama sekali anda akan tengok dulu contoh soalan karangan. Okey, ini ialah contoh soalan karangan. Jadi anda boleh tengok betul-betul. Inilah contoh soalan karangan Okey, nampak ada arahan, ada gambar. Lepas tu di bawahnya ada 3 soalan. Di bawah ni. Okey, di bawahnya ada 3 soalan. Soalan itu pula berdasarkan tema yang diberikan. Di sini ialah tema. Okey, di sini ialah tema. Contoh soalan yang cikgu tunjukkan ni ialah aktiviti unit beruniform. Jadi bermakna arahan yang atas sekali di sini ialah lihat gambar dan maklumat di bawah dengan teliti. Kemudian pilih satu daripada 3 soalan dan yang dikemukakan dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 180. Bermakna mesti melebihi 180 patah perkataan. Kemudian anda diberikan gambar tema. Gambar tu tema. Tema tu maknanya mungkin tema kesukanan, tema pendidikan, tema sains teknologi dan sebagainya. Okey, di bawah ni pula barulah soalan yang berfokus kepada keperluan awak nak jawab satu-satu. Maknanya awak mesti memilih satu daripada 3 soalan di bawah. Okey, jelas tak setakat ni? Jelas. Okey. Jadi sekarang ni soalan nombor 1 dia kata baru-baru ini anda telah menyertai perkhemahan unit beruniform peringkat sekolah. Ceritakan pengalaman anda sepanjang sepanjang perkhemahan tersebut. Soalan itu dia kata baru-baru ini anda. Jadi kalau soalan itu merujuk kepada anda, jawapannya mestilah merujuk kepada kalau soalan tanya anda, jawapan yes, diri sendiri. Lebih sesuai merujuk kepada diri saya. Bagus Kak I. Okey, maknanya pengalaman saya. Jadi bermakna bila anda menjawab, itu ialah salah satu kebat yang diberikan dalam soalan karangan. Bermakna kalau dikatakan anda, mesti merujuk kepada saya. Okey, jadi dia kata di sini ceritakan pengalaman anda. Jadi pengalaman itu mestilah pengalaman saya dan soalan itu katakan perkhemahan unit beruniform peringkat sekolah. Bermakna di sekolah sahaja. Jadi jika murid itu berikan peringkat negeri daerah mengikut skema pada tahun tersebut. Kalau tahun tu kata peringkat negeri daerah boleh terima dengan syarat menyebut sekolah-sekolah yang terlibat. Jadi dapatlah dijelaskan dalam bentuk perkhemahan daerah dan negeri sekolah anda menjadi tuan rumah. Jadi bermakna di situ skema diterima. Okey. Soalan nombor 2 pula, pelibatan murid dalam kegiatan unit beruniform memberikan banyak faedah. Maksudnya kegiatan penglibatan murid memberikan banyak faedah, manfaat. Huraikan faedah-faedah tersebut. Okey, nombor 2 ini ialah soalan respon terbuka. Bermakna sememangnya dalam 3 soalan ini akan ada satu soalan respon terbuka. Sama ada soalan itu tentang punca, tentang kesan, tentang langkah, masalah, kebaikan atau keburukan. Ada peranan, ciri-ciri dan sebagainya. Okey, jadi bermakna biasanya lah antara dua ni pengalaman dengan faedah-faedah. Jadi anda perlu memilih menjawab faedah. Dia lebih terbuka jawapannya. Okey, pengalaman tu anda tak mungkin anda ada pengalaman atau takut tersalah pengalaman. Jadi nombor 2 tu lebih terbuka dan nombor 2 tu adalah lebih mudah untuk anda membuat jawapan. Okey, bila tengok soalan nombor 3, sekolah anda telah mengadakan pertandingan kawat kaki antara unit uniform sempena bulan kemerdekaan. Selaku setiausaha, anda diminta untuk menyediakan laporan tentang
pertandingan tersebut. Bermakna antara 3 soalan ini akan ada 1 soalan karangan berformat. Jelas? Akan ada soalan karangan berformat. Akan berada soalan nombor 3. Jadi dah jelas tak untuk pembahagian ketiga-tiga soalan ini? 1 mungkin dalam bentuk pengalaman, 2 dalam bentuk respon terbuka, 3 dalam bentuk berformat. Untuk keperluan soalan anda dah tahu, sekarang kita tengok bagaimana kaedah untuk kita menjawab karangan. Okey, karangan ini sama seperti orang. Kita nak kena orang tu ada kepala, ada badan dan ada kaki. Jadi cikgu akan jelaskan pada anda bagaimana untuk anda menilai orang. Saya akan tulis kat whiteboard. Anda standby dengan pen dan juga kertas atau pen. Okey. Okey, nampak whiteboard saya? Kejap. Okey, nampak Okey. Okey, standby dengan pensel atau pen dan juga kertas. Pertama sekali kita akan lukiskan kepala orang. Okey. Lukiskan sama-sama. Kemudian kita akan lukiskan badannya, kaki kanan dan kaki kiri, tangan kanan dan tangan kiri. Ya, orang lidi. Orang lidi ni tak ada leher tau. Tengok kaki dia macam separuh panjang. Dia tengah aerobik tu Okey. Jadi kita lakukan kekejaman yang pertama. Kita pisahkan kepala dengan badannya. Kemudian pisahkan badan dengan kakinya. Okey. Apabila saya memisahkan setiap bahagian itu, bermakna bahagian itu terpisah. Okey. Kemudian kita framekan dia. Okey. Nama orang lidi ini saya berikan nama ialah PIK. Pendahuluan, isi dan kesimpulan. Okey. Jadi anda nak tahu, bila pendahuluan dia cerita tentang pendahuluan saja. Dia tidak boleh masuk isi. Bila bercerita tentang isi, dia cerita tentang isi saja. Tidak boleh masuk kesimpulan, tidak boleh masuk ke pendahuluan. Bila cerita pasal kesimpulan, cerita kesimpulan sahaja. Tidak boleh masuk bahagian isi ataupun pendahuluan. Jelas Okey. Bila kita nak mula pendahuluan ataupun karangan, kita mesti melihat kepada pendahuluan itu. Saya pisahkan dia kepada 3 bahagian. 1, 2, 3. Okey. Bahagian pertama yang perlu ada dalam sesebuah pendahuluan ialah isu. ISU. Kemudian, hangatkan isu. Maknanya kita panaskan sesuatu isu. Dan kena ada kehendak soalan. Bila kita jelaskan secara sistematik, I, isu, HI, hangatkan isu dan KS, kehendak soalan. Okey. Itu ialah bahagian pendahuluan secara umumnya. Okey. Bahagian isi, secara logik kita tengok ada isi pertama, isi kedua dan isi ketiga. Jadi bermakna anda diberikan masa 1 jam untuk menjawab soalan kertas 2. Okey? Jadi karangan kan? Kalau tak silap saya kertas 2 ni. Ya, kertas 2. Sekejap Ya, 02/2. Kertas 2, karangan. Anda diberi masa 1 jam sama dengan 60 minit.
Bahagian A, karangan pendek, anda jawab 10 hingga 15 minit. Buat 10 ayat sahaja. Okey, bila masuk ini anda tinggal 40 minit atau 45 minit. Kalau 45 minit, anda tinggal bermakna satu perenggan anda jawab dalam tempoh masa 8 minit. Jadi 5 perenggan dapat 40 minit. Ada 20 minit untuk buat karangan pendek. Jelas? Tolong take note anda bermain tolak tarik dengan masa sebab bila pengawas pemeriksaan tanya, anda ada 60 minit bermula sekarang, 1 jam. Bermula je macam tu maknanya perjalanan anda dah berjalan. Maknanya kalau anda form 3, anda jangan risau. Tahun depan masuk form 4 kan? Okey. Jadi cara ini juga boleh guna untuk karangan penuh untuk tingkatan 4 tahun depan. Ataupun karangan berpandukan bahan rangsangan. Sebab cara anda jawab tahun depan, dia banyak bermain dengan ketetapan. Maknanya kalau dia katakan 200 hingga 250, jadi tak boleh lebih daripada itu. Kalau dia kata 100 hingga 150, kena dalam tu saja. Tetapi bila dikatakan melebihi, kenalah lebih. Okey, jelas Okey, jadi maksudnya isi ni sini ada 3 saja. Tetapi bila isi itu, masalah murid ialah bila nak menghuraikan dia. Nanti kita tengok bagaimana cara penghuraian dia. Okey, jadi sekarang ni bahagian kesimpulan ada 2 bahagian. Sebelah ni ialah cadangan dan sebelah lagi ialah harapan. Bila kita tuliskan secara sistematik, CD ialah cadangan, HR ialah harapan. Okey, sekarang cuba ingat balik, bila anda buat karangan, ada tak isu, ada tak hanyakan isu, ada tak kehendak soalan. Ada tak 3 isi cukup, ada tak cadangan dalam penutup, ada tak harapan dalam penutup. Perkataan harapan di sini, dia bukan merujuk kepada harapan saya berharap, bukan. Harapan di sini lebih kepada kesan. Kesan itu disokong atau kesan itu ditangani. Okey, jadi bila kita tengok sekarang ni, bila kita nak mulakan penulisan sesebuah karangan, bila kita nak memulakan dia pula, okey, pada perkataan isu tu, okey, pada isu tu saya bekalkan 3 perkataan. Negara, pembangunan, manusia. Itu cara saya. Nanti awak ikutlah cara awak sendiri. Macam mana nak buat dia, macam mana nak guna dia, nak jawab dia kan. Okey, kemudian isu. Baru kita nyatakan isu ataupun hangatkan isu. Okey. Isu. Tambah dengan definisi isu. Isu tambah dengan definisi isu. Bermakna di situlah bermulanya kita nak memberikan definisi karangan kita. Contoh macam soalan tadi dia katakan faedah-faedah aktiviti sukan. Betul. Faedah-faedah aktiviti sukan. Jadi bila kita nak buat faedah-faedah aktiviti sukan, kita mesti bagi definisi sukan tu. Sukan tu apa, lepas tu semakin kurang diamalkan dalam kalangan masyarakat kita. Lepas tu barulah kita hangatkan isu tersebut. Saya bekalkan perkataan bibir atau mulut, dada dan corong, dan nombor 3 bangau. Bibir atau mulut, perkara ini seringkali meniti dari bibir ke bibir dalam segenap lapisan masyarakat. Ataupun perkara ini sering menjadi buah mulut dalam kalangan masyarakat. Diceritakan ke sana ke sini. Okey. Dada-dada akbar dan terdengar dalam corong-corong radio dan televisyen. Okey. Bangau tu pula, kalau kita ingat lagu Bangau, oh Bangau, kenapa engkau kurus? Bagaimana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul. Ikan pula salahkan rumput banyak. Jadi dalam lagu tu dia saling menuding jari antara satu sama lain. Jadi kita ambil lagu tu sebab kita katakan tingkah laku salah menyalahkan antara satu sama lain. Wajarkah kita saling menuding jari antara satu sama lain? Tentunya tidak, bukan. Jadi maksudnya kita letakkan perkataan itu nampak cantik. Okey?
Pada kehendak soalan pula, awak boleh meletakkan tanda noktah ataupun tanda soal. Jadi dapatlah di situ dengan pendahuluan yang sangat sempurna. Okey, contohnya kita katakan dalam kita menari mengikut irama rentak teknologi masa ini, negara kita semakin maju, pembangunannya semakin rancak. Manusia pula semakin hari semakin bijak. Namun, dalam kelekaan kita mengejar arus kemodenan, kita terlupa bahawa amalan sukan dalam kalangan masyarakat semakin berkurangan. Sukan boleh didefinisikan sebagai suatu aktiviti mengeluarkan peluh atau aktiviti beriadah pada waktu lapang. Contoh-contoh aktiviti sukan ialah bermain bola sepak, bermain bola tampar, permainan dalam dan sebagainya. Tidak ketinggalan juga aktiviti satu amalan gaya hidup sihat. Kalau kita huraikan lagi sampai 8 minit, lepas tu baru kita masukkan. Perkara ini sering meniti dari bibir ke bibir dalam segenap lapisan masyarakat. Perkara ini sering hebah diperkatakan dalam ruangan sukan melalui dada-dada akhbar dan terdengar dalam corong-corong radio dan televisyen. Siapakah yang harus kita salahkan apabila amalan ini tidak dapat diamalkan? Wajarkah kita saling menuding jari antara satu sama lain seperti dalam lagu lirik lagu Bangau Oh Bangau? Tentunya tidak, bukan. Hakikatnya, apabila kita menyertai aktiviti amalan gaya hidup sihat ini, kita akan mendapat pelbagai faedah. Pendahuluan yang cantik, menarik dan tertarik. Jelas? Anda punya 8 minit untuk menyalin apa yang saya cakap tadi. Tip-top. Cantik kan? Senang kan? Faham? Jelas? Sekejap lagi saya bagi contoh kita. Okey, kemudian bila kita masuk perenggan isi. Bila kita masuk perenggan isi, tiga-tiga isi ini, 1, 2, 3 ini dihuraikan secara jelas dan terperinci kepada isi tambah huraian tambah contoh tambah penegasan dan bintangkan di situ peribahasa. Secara lebih jelas dan terperinci, dia terbagi kepada I isi, tambah H huraian, tambah C contoh, tambah PN penegasan, dan PRB itu peribahasa kita bintangkan. Bila kita menghuraikan sesuatu isi sehinggalah peribahasa. Peribahasa itu dibintangkan, bermakna dia tidak wajib ada. Maksudnya kalau ada idea, masukkan. Kalau tak ada idea, tak perlu masukkan. Okey, ingat, bila kita masuk saja ayat isi, faedah yang utama ialah kita dapat menjadikan badan kita lebih sihat. Itu manfaat. Dia kata faedah kan? Bukan sukan tadi, dia sebenarnya aktiviti unik beruniform. Saya ingat faedah sukan, unik beruniform kan? Okey, pelibatan murid dalam aktiviti unik beruniform memberi banyak faedah. Jadi awak definisi tadi awak bagi pasal unik beruniform lah, bomber semua-semua tu. Yang saya bagi tadi tentang aktiviti sukan. Sebab saya ingat soalan tu faedah sukan. Okey, jadi kalau di sini faedah-faedah menyertai aktiviti, okey. Faedah utama pelibatan murid-murid dalam kegiatan unit beruniform ialah murid-murid akan dapat mendisiplinkan diri. Okey, anda jangan risau sebab bahan rangsangan yang diberikan membantu anda, satu untuk menjana isi, yang kedua untuk memberikan contoh-contoh dalam perenggan isi. Okey, tak perlu risau kat situ. Okey. Isi dia kata manfaat utama atau faedah utama murid-murid dalam menyertai aktiviti unit beruniform ialah murid-murid akan dapat mendisiplinkan diri. Okey, lepas tu masuk huraian. Huraian ini dan contoh kita mesti menjawab kepada 5W1H. Okey? Apa itu disiplin diri? Terangkan. Okey, lepas tu bila disiplin itu diterapkan dalam aktiviti unit beruniform? Lepas tu di mana anda mengenal pasti disiplin itu dapat diterapkan? Mengapa anda kata dapat menjadi lebih berdisiplin? Siapa yang melibatkan diri di situ? Atau siapa menjadi perintis awak untuk lebih berdisiplin? Dan bagaimana cara untuk anda menjadi lebih berdisiplin? Okey, apa
bila, di mana, mengapa, siapa dan bagaimana. Okey, anda ingat tadi saya bulatkan I, isi dan penegasan. Ayat isi dan penegasan perlu selaras. Maknanya kita katakan manfaat utama, faedah utama dalam melibatkan diri dalam aktiviti unit uniform ialah seseorang itu akan menjadi lebih disiplin. Dah masuk semua. Jadi jelaslah di sini bahawa seseorang murid dapat membentuk disiplin yang kukuh sekiranya menyertai aktiviti unit uniform. Nampak tak? Bermakna barulah lengkap ayat isi itu sama dengan ayat penegasan. Bermakna diselaraskan. Di tengah-tengah itulah 5W1H. Jelas ke tak? Okey, faham Okay. Masuk bahagian cadangan dan harapan, kita tutup dengan perkataan kesimpulannya. Kesimpulannya, okey, semua pihak hendaklah, semua pihak hendaklah, lepas tu awak bagikan 3 anak panah, berganding bahu, sebulat suara dan bersatu hati. Okey, dalam isu. Saya ulang kesimpulannya, semua pihak hendaklah berganding bahu, sebulat suara dan bersatu hati dalam menyokong pelibatan murid menyertai aktiviti unit uniform. Selesai. Okey. Sebenarnya dalam cadangan dan harapan, di tengah-tengah tu kita masukkan frasa menarik. Frasa menarik. Maknanya dalam benda tu ada 3 perkara. Satu ialah cadangan, kedua ialah frasa menarik, 3 ialah harapan. Okey, bila frasa menarik itu kita masukkan, kita tulis apa? Bukit, lurah dan masalah. Bukit, lurah dan masalah. Kemudian ambil lagi 3. Sirih, serai, tebu. Sirih, serai, tebu. Lepas tu ada lagi 2. Kayu dan unggun api. Semua ni ialah perkataan-perkataan yang akan memandu kita untuk menjadikan peribahasa-peribahasa. Jadi pasal itu kita bintangkan peribahasa dekat ayat isi. Supaya tak ada peribahasa pun tak apa. At least 3 isi tu awak selitkan satu saja peribahasa pun boleh. Okey, kemudian tak apalah, tak jelas saya cakap, saya tuliskan. Nanti awak ni, nanti saya bagi yang satu yang dah type, ada type. Okey. Ayat harapan ini ialah kesan isu kepada individu, masyarakat dan negara. Okey, maknanya bila kita katakan konklusinya, bila kita ambil perkataan kesimpulannya, dia boleh ditulis dalam 2 perkataan. Satu ialah konklusinya, satu lagi ialah intihannya. KLUSINYA atau intihannya INTIHANYA. Okey, jadi bila kesimpulan, konklusinya semua pihak hendaklah berganding bahu, sebulat suara dan bersatu hati dalam menyokong pelibatan murid menyertai aktiviti unit uniform. Persis peribahasa, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Rakyat di negara kita diseru agar mengamalkan peribahasa seikat bagai sirih, serumpun bagai serai dan selubang bagai tebu.
Hal ini dikatakan demikian kerana jika kayu hanya sebatang, unggun api tidak dapat dinyalakan. Sekaligus perkara ini akan dapat menggalakkan lebih ramai murid menjadi lebih sihat, berdisiplin dan mempunyai jati diri yang kukuh dengan melibatkan diri dalam aktiviti unit uniform di sekolah-sekolah mereka. Okey, sekaligus lantas akan membawa negara memacu ke arah wawasan kemakmuran bersama 2030 dengan jayanya. Settle. Okey, jelas tak? Rajah tu tak jelas sebab cikgu kan cikgu tulis, maknanya awak tahu lah apa yang saya tulis. Tapi tak apa, sekejap saya cari satu bahan yang boleh membantu anda. Sekejap Ada soalan boleh tanya terus Okey, kejap cikgu tengah cari dokumen untuk cikgu share kat awak kejap. Okey, standby, anda boleh snapkan mana bahagian-bahagian yang anda nak snap. Okey, ambil. Kejap Okey, nampak tak? Saya tak dapat tengok chat. Awak cuba on audio, nampak tak skrin saya? Nampak. Okey, inilah nampak, inilah gambaran PIK yang saya dapat lihat dalam, dah tunjukkan anda dalam komputer. Snap gambar yang ni. Ada soalan kat situ? Tak ada. Okey, ada. Dah snap dah? Okey, kejap juga dalam channel YouTube saya. Okey, ni snap. Yang ini ialah contoh yang lain ini ialah pendahuluan yang awak boleh ambil dan awak boleh selaraskan. Bukannya awak main salin je awak kena faham apa yang awak salin Dah?
Okey. Dah snap ni? Dah. Dah. Okey. Ayat yang ini cikgu berikan contoh pula pada awak Okey. Nah, dapat nampak tak soalan tu? Okey. Dia berkaitan dengan isu vandalisme semakin berleluasa di sekolah. Isu vandalisme di sekolah. Okey, tahu tak vandalisme tu apa? Okey, apa dia isu apa maksud vandalisme? Apa maksud vandalisme? Ada dekat 40 orang dalam ni. Takkanlah seorang pun tak tahu vandalisme tu apa. Merosakkan harta benda awam. Jadi kalau dikatakan isu vandalisme di sekolah, yes, menconteng harta. Okey, di sekolah. Jadi merosakkan harta benda sekolah. Jadi soalan dia, apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk menanganinya? Okey, jadi inilah pendahuluannya. Snaplah di situ. Okay, jadi bagaimana untuk anda menjadikan karangan anda lebih mantap dah ni? Yang membezakan anda dengan orang lain ialah bahagian yang di tengah-tengah ni. Okey, saya tunjukkan Yang membezakan anda dengan orang lain ialah bahagian di sini. Ni. Ini ialah definisi isu dan juga isu. Ini yang akan membezakan awak dengan orang lain. Bermakna contoh, kalau kita dapat soalan macam tadi tu kan, pelibatan murid dalam aktiviti unit uniform kan. Okey, dalam kita menari mengikuti rentak teknologi masa ini, negara kita semakin maju, pembangunan semakin rancak, manusia boleh semakin hari semakin bijak. Namun, dalam kelekaan kita melayari bahtera kemodenan ini, kita semakin lupa bahawa amalan unit uniform, pelibatan murid dalam aktiviti unit uniform semakin tidak mendapat perhatian ramai. Aktiviti unit uniform dapat ditarifkan sebagai suatu aktiviti melibatkan murid dalam aktiviti perkemahan, aktiviti teori dan juga berbagai lagi. Jadi maknanya anak-anak dapat melakukan aktiviti. Ceritalah, awak cerita tentang aktiviti unit beruniform. Okey, lepas tu perkara isu ini sering meniti dari bibir ke bibir, masukkan seperti biasa. Mana awak rasa sesuai awak ambil, mana awak rasa tak sesuai awak ubah mengikut acuan anda sendiri. Jelas ke tidak? Faham ke tak? Okey, bahagian bawah tu ada hakikatnya terdapat beberapa. Okey, kalau awak rasa terlupalah nak tulis bangun tu, tak apa, tak ada masalah. Awak dah tulis sehingga corong-corong radio dan televisyen tu pun dah nampak karangan awak dah mantap dah. Ini bagi orang yang dapat menghafal semua, nampak cantik, faham apa yang awak tulis. Hakikatnya terdapat beberapa. Okey, di situ boleh menulis dengan ayat penyata. Terdapat beberapa prakarsa yang pragmatik yang boleh diambil oleh pihak sekolah. Sebab dia katakan langkah yang diambil oleh pihak sekolah. Okey, jadi dia pun kata beberapa. Kalau nak tulis tanda soal boleh tak? Boleh. Macam mana? Hakikatnya apakah langkah yang aktif yang boleh diambil oleh pihak sekolah? Selesai. Okey. Ini bahagian yang paling penting saya tolong awak lepas ni ialah bahagian isi. Ambil isi satu. Nampak? Saya dah bekal dah pada awak. Cantik dah semua. Yang anda perlu lebih jelas dan terperinci ialah bahagian ini. Bahagian inilah perlu lebih jelas dan terperinci. Tolongnya anak-anak, bahagian itulah paling jelas. Okey. Dan ayat penegasan dengan ayat isi dengan ayat penegasan perlulah diselaraskan. Ayat peribahasa tu saya memang letak dalam setiap perenggan. Tetapi peribahasa ada dalam satu perenggan pun dah cukup dah memadai. Kalau tak tahu jangan mandai-mandai membuat peribahasa sendiri. Okey? Okey, perenggan isi yang kedua. Sama juga. Nampak tak? Bila isi pertama kita mula dengan ayat isi tu betul. Langkah dominan yang perlu diambil ataupun manfaat yang ni. Bila masuk kedua, melihat daripada perspektif yang berbeza.
Kita masih kekalkan lagi langkah. Perkataan langkah tu. Sebab tadi dia kata langkah kan. Okey. Seterusnya, dapat dah snap dah ni? Dah. Okey. Masuk isi yang ketiga. Nampak? Tadi kita gunakan perkataan langkah, masih lagi langkah kan? Betul? Bila masuk perkataan perenggan isi yang ketiga, jika kita telusuri daripada pandangan yang lain, cara. Perkataan cara kan sama masuk dengan langkah. Kita cuba untuk pelbagaikan perkataan itu. Yang anda tahu. Kalau anda tak tahu, janganlah pelbagaikan tiba-tiba. Masuk perkataan langkah, tiba-tiba letak perkataan manfaat. Itu kan tak sama. Tiba-tiba letak perkataan punca. Tak boleh lah. Dia langkah mesti yang selaras dengan langkah saja. Langkah, usaha, kaedah, cara. Tu boleh. Tapi kalau luar daripada itu tak boleh. Kalau tak tahu, guna je lah langkah dari awal hingga ke akhirnya. Faham Okey, ada perkataan izhar. Izhar itu bermaksud jelas. Izhar bermaksud jelas. Okey, dah snap lah yang ni. Okey, ambil. Cikgu bagi ekstra satu. Siapa ada masa yang lebih, bolehlah buat perenggan isi yang keempat. Tadi perkataan langkah, cara. Ini kaedah. Ada perkataan-perkataan mana yang tak faham, perkataan mana yang baru jumpa, baru terjumpa, baru kenal pasti, bolehlah tanya saya. Okey? Okey, masuklah kesimpulan. Guna gunung boleh, guna bukit boleh, tiada masalah. Okey? Yang perlu membezakan awak dengan orang lain ialah dengan ini. Gejala vandalisme akan dapat dilenyapkan daripada kamus kehidupan. Inilah ayat harapan. Apabila ada perkataan dengan ini, dia dah menunjukkan harapan. Okey, bawah tu cuma itulah bahasa-bahasa indah, kita tinggalkan dengan pemeriksa kita, dapatlah cara yang ini lebih baik. Okey. Okey, ini contoh lain apabila kita dapat kepentingan membaca, inilah cara untuk dia mengolah. Hanya menggunakan dua saja pun dah cantik dah. 5W1H dia guna apa dan mengapa. Pun dah nampak cantik dah sesuatu karangan itu. Okey, boleh snap yang ini. Okey, dah. Okey. Ini perenggan kesimpulan. Yang ini pula saya tunjukkan awak, tapi awak abaikan wawasan 2020 ni awak tukar kepada wawasan kemakmuran bersama. Wawasan perdana 2020 ni. Okey, ini. Tukar kepada wawasan kemakmuran bersama 2030. Okey, nampak tak perkataan natijah? Okey, saya letakkan kat situ. Awak kena faham perkataan natijah ini bermaksud kesan. Dia kesan tak boleh letak kat sini. Okey, kesan ni ialah natijah. Natijah kesannya. Jadi perkataan kesimpulan ini awak tukar kepada perkataan konklusinya. Macam ni kan. Awak boleh tukar kepada konklusinya. Nak tulis susah saya pakai mouse ni kan. Konklusinya. Cantik tulisan saya. Atau intihannya. Sebab apa saya cakap? Takut awak salah eja. Ni satu saja. Dia bukan intihannya. Dia mesti ada koma. Intihannya. Okey, itu saja kalau nak tukar kat kesimpulan. Jangan tukar natijah. Natijah di sini bermaksud kesan. Okey, jadi saya dah berilah contoh yang lain. Okey.
Okey, ni adalah contoh lain apabila anda menghuraikan isi menggunakan 5W1H. Adakah guna 5W1H itu guna semua? Ya, terpulang pada anda, kebebasan anda, karangan adalah hak anda. Okey. Dan kesimpulan dah settle. Okey. Okey. Okay, ada soalan? Cikgu, Ya, saya saya. ada soalan tentang Tanyalah. ada soalan. Ya. Ini ialah kerja khusus sejarah kita. Kita kena tulis tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kualiti pendidikan Malaysia. Okey. So, cikgu boleh bagi pendapat cikgu macam kita berbual. Kalau sejarah, cara menjawab tu tak sama dengan menjawab bahasa Melayu. Kalau macam bahasa Melayu, kita ada isi huraian contoh penegasan kan. Tapi dalam sejarah, awak kena ada fakta, awak kena ada huraian, awak kena ada contoh. Itu. Jadi awak kena mencarilah benda-benda tu. Saya rasa cikgu sejarah dah bagi tahu cara menjawab. Dia cara menjawab sejarah, sains tak sama dengan cara menjawab bahasa Melayu. Bahasa Melayu awak hanya memberi contoh yang terbuka, yang spesifik kepada perkara itu dah dapat dah. Tapi kalau bab sejarah, awak kena bagi fakta, huraian, contoh, baru betul. Macam tu. Saya rasa saya mau menjawablah soalan awak tu. Tapi kena cari dah sendiri. Okey. Okey, lain? Okey, ada soalan lain? Cikgu nak bagi latihan kat awak ni. Okey, ada lagi soalan lain. Awak tengok soalan ini, snapkan seelok-eloknya. Okey, inilah soalan untuk tugasan awak hari ini. Okey, maaf saya tak boleh besarkan ni. Awak boleh besarkan melalui handphone awak ataupun laptop yang awak guna. Okey, lihat gambar di bawah, lihat gambar dan maklumat di bawah dengan teliti. Kemudian pilih satu daripada 3 soalan yang dikemukakan dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Nampak Nombor 1, pendapat anda tentang usaha, respon terbuka. Nombor 2, format. Dan nombor 3, pengalaman. Jadi bermakna setiap soalan itu akan berlegar-legar hanya 3 keperluan soalan itu sahaja. Jadi awak tengok di situ mematuhi had laju, fokus ketika memandu, kehilangan sumber pendapatan keluarga, punca. Kerajaan kehilangan itu punca. Jalan menjadi sesak, kesan. Kos penyelenggaraan yang tinggi, kesan. Jalan diselenggara sebenarnya masa, punca. Ingat orang tersayang. Itu langkah. Mematuhi had laju, maksudnya dekat isian gambar yang dibagi telah memberi guideline ataupun panduan untuk awak mengembangkan isi-isi karangan anda. Jadi ini sebenarnya tak ada masalah untuk anda menjawab. Jadi bila anda nak menjawab, anda pastikan semua teknikal yang saya ajar tadi anda boleh gunakan untuk soalan nombor 1. Okey, nombor 2 tu berformat, guna format. Bahagian huraian isi tadi boleh guna perenggan isi yang saya bagi tadi. Okey, cerita dia ialah format pengalaman, itu sahaja. Okey, ada soalan? Jadi selepas ni awak boleh teruskan dengan Cikgu Nurhayati. Saya dah bantu untuk teknikal menjawab. Jadi gunakanlah cara yang tadi untuk anda mengembangkan soalan nombor 1 dan nanti jawapannya saya akan minta Cikgu Nurhayati untuk saya tengok bagaimana cara untuk awak menjawab selepas ini. Okey? Jadi ini adalah latihan untuk awak. Selamat mencuba. Dan itu saja daripada saya hari ini. Ada soalan? Tak ada, boleh teruskan menjawab. Boleh teruskan menjawab.
Dan teruskan slot ini dengan Cikgu Nurhayati. Saya sampai di sini sahaja. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah dalam masa lain. Saya doakan agar awak semua sukses dan teruskan perjalanan awak. Walaupun awak tingkatan 3 tahun ini, tingkatan 4 masih lagi boleh menggunakan cara yang saya gunakan ini. Okey.